Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi pada kali ini dalam kursus pengurusan jenazah untuk sekolah rendah siri yang kedua, khususnya untuk Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya Kedah Darul Aman. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya kerana sudi untuk menjemput Ustaz bersama-sama menjayakan kursus pengurusan jenazah ini. Ya, Ustaz harap kamu semua dah melihat siri satu kita dan faham ya bagaimana untuk memandikan jenazah. Seterusnya pada kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana mengkafankan jenazah pula. Okey, baik. Apa maksud mengkafankan jenazah ini? Iaitu menutup seluruh tubuh jenazah sekurang-kurangnya dengan sehelai kain. Bermaksud tujuan kafan jenazah ni kita nak tutup seluruh tubuh jenazah itu. Sekurang-kurangnya satu kain. Baik. Tujuannya apa dia? Untuk menutup aurat jenazah. Ingat, tujuan dia untuk menutup aurat jenazah sebelum dikebumikan. Itu tujuan dia yang pertama ya. Baik, kita tengok. Apakah persediaan kain kafan yang perlu kita buat? Ya. Bila kita beli kedai kain putih ni, ya, kalau warna lain boleh tak? Boleh kalau tak ada kain putih. Tapi kain putih ni adalah lebih baik bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kain putih ni panjang. Jadi kita nak potong lah ya? Sebab kalau kedai tu dia potong siap-siap, takut nanti jenazah tu panjang ke pendek kita tak pasti. Nanti kalau jenazah tu panjang kita potong pendek, tak boleh tutup seluruh tubuhnya ya? Jadi kita yang potongkan. Jadi macam mana? Ukurkan panjang jenazah tu. Kemudian bila dapat ukuran, kita lebihkan di kepala satu kaki, di belakang di kaki satu kaki. Kenapa lebihkan? Sebab nanti kita nak ikat nanti cukup. Jangan buat cukup-cukup. Kalau panjang jenazah tu lebih kurang 1.5 meter, okey, kita potong cukup-cukup. Nanti nak ikat kat mana? Jadi semua itu kena diperhatikan dengan betul. Okey, baik. Tengok slide gambar rajah yang saya tunjukkan ya. Bagaimana panjang jenazah tu, kaki potong ya. Baik. Kaki tu bukan kaki jenazah. Saja Ustaz sebutlah. Kaki tu ada nilainya. Kita ada meter, ada inci, ada sentimeter kan. Satu lagi orang kira guna kaki. Satu kaki panjang ni. Lebih kurang macam ni. Ya. Bukan kaki manusia tu. Okey, satu kaki panjang lebih kurang macam ni lah. Okey, baik. Kemudian, berapa helai kain nak diperlukan? Tadi, membalut jenazah sekurangnya satu kain saja. Tapi di Malaysia ni biasanya kita ada kain yang cukup. Jadi kita buat 3 lapisan kain, 3 kain. Ya. Kalau satu kain boleh, 2 kain boleh. Ya. Cuma yang lebih baik 3 kain. Jadi jangan bimbang. Tiba-tiba kain tak cukup, kita dah gelabah. Jangan bimbang. Ya. 2 kain pun dah boleh. Baik. Untuk jenazah perempuan kita memerlukan 5 lapisan kain, ya, kain kafan ya. Yang pertama lapisan bawah macam biasa macam lelaki juga. Lapisan kedua pun macam lelaki juga. Kemudian lapisan yang ketiga tu untuk daripada pusat hingga ke lutut bahagian bawah, dan yang keempat untuk bahagian dada sampai ke bawah, maksudnya sampai ke paras pinggang ataupun bawah sikit pada pinggang. Kemudian yang kelima tu untuk menutup kepalanya ya, untuk menutup bahagian kepalanya. Jadi 5 lapisan kain digunakan untuk jenazah perempuan. Kemudian kita sediakan daripada kain jenazah, kain kafan tadi tu kita koyak-koyakkan. Kalau boleh lebih kurang dalam 1.5 meter, okey. Ya. Kalau tak cukup kita sambung sebagainya. Tapi ada 5 ikatan. Ada 5. 5. Yang pertama untuk kepala, yang kedua untuk dada, yang ketiga untuk pinggang, yang keempat untuk lutut, dan yang kelima untuk kaki. Ya. Nanti kita tengok. Baik. Kemudian kita juga sediakan juga bahan-bahan serbuk pewangi seperti kayu gaharu yang dilumatkan dia warna kuning. Okey. Kemudian kita ada kapur barus, kemudian air mawar. Air mawar pun tu wangi-wangian. Kalau tak ada macam mana Ustaz? Tak ada masalah. Yang penting jenazah tu tubuh badannya seluruhnya ditutup oleh kain kafan. Tadi kita ingat maksud yang pertama tadi, maksud yang awal tadi. Jadi kalau tak ada masalah. Kalau ada lebih baik. Biasanya di Malaysia ni ada lah benda-benda macam ni kan, mudah dapat. Ya. Bunga apa, kalau tengok tu dia ada bunga mawar. Bunga mawar pula. Dia ada daun pandan yang dipotong kecil. Memang untuk apa? Tujuannya untuk mewangikan jenazah tersebut.
ya. Nanti bila orang ziarah, orang angkat, ada bau wangi, ya. Dia boleh menyembunyikan bau-bau daripada jenazah tu, mungkin ada yang busuk dan sebagainya, ya. Yang boleh mengaibkan jenazah tu akan dilindungi oleh bau-bau ni. Okey, baik. Seterusnya kapas, ya. Kapas kalau boleh kena ada 2 gulung. Kapas ni ini kapas besar, bukan kapas kecil-kecil, ya. Kapas ni sebab kita akan menggunakan kapas yang agak banyak. Kalau tak ada tak apa. Saya katakan, ya. Kalau ada tu lebih baik. Okey, baik. Kalau boleh biasanya 2 gulung ke 3 gulung lah, ya. Okey. Baik, seterusnya macam mana cara kita nak bentangkan kain kafan tersebut? Okey, langkah yang pertama, kita bentang kain kafan tu sehelai demi sehelai. Yang mula-mula sekali tali kita susun di bawah. Kita agak-agak lah kepala sini, ya. Dada, pinggang, lutut dan kaki. Ya. Kalau kita tak letak tali siap-siap di bawah, nanti payah terpaksa angkat jenazah pula. Susah kan? Itu kan susah. Jadi kita letak siap-siap. Ingat, ya, tali. Kemudian lapisan di bawah sekali kita letak. Okey. Kemudian lapisan tengah, kemudian lapisan atas sekali. 3 lapisan kita susun. Ya. Baik. Setiap lapisan tu kita letak tali, kemudian kita letak kain kapan. Yang pertama, lapisan pertama tu kita taburkan kapur barus. Ya. Kapur barus ataupun serbuk kayu gaharu tu. Okey. Tapi kita baik di tengah-tengah lah. Tapi sebab kita nak lipat nanti kan. Tapi tak payah nanti ikut tumpah sebagainya. Kita letak di tengah-tengah. Kemudian letak lapisan kedua, letak juga kapur barus agaru, ya. Sabuk-sabuk lah. Jangan ketul-ketul, ya. Yang sabuk-sabuk yang dah dihancurkan. Kemudian letakkan yang atas. Yang atas pun kita boleh letakkan juga kapur barus sikit, ya. Tapi yang lapisan paling atas ni kita ada benda lain yang kita nak letakkan. Agak-agak, ya, kita akan letakkan kapas. Nampak tak kapas? Kita letak sepanjang saiz tubuh tu lah. Daripada kepala dia sampai ke kaki. Kita atur bagi elok sampai bawah. Okey? Tepi-tepi tak payahlah. Kita tak bahagian belakang punggungnya akan diletakkan di atas kapas tersebut. Ya? Okey, sekarang bila dah sempurna, jadi bentuk yang macam ni. Nampak? Kain satu dan kapas di atas. Okey? Jadi, bersedialah kita untuk mula mengangkat jenazah dari tempat mandi. Tapi kena diingat, kain kafan ni, penyediaan kain kafan ni mesti disediakan sebelum jenazah dimandikan. Ya. Kalau ada 2 kumpulan yang buat, satu kumpulan memandikan, satu kumpulan menyediakan kain kafan, okeylah, boleh buat serentak. Tapi kalau orang yang sama yang buat kain kafan, uruskan kain kafan ni dengan memandikan, dia kumpulan tu kena siapkan kain kafan dulu, lepas tu baru mandikan jenazah. Kenapa? Kita tak nak biarkan jenazah tu berada di dalam bilik air atau tempat pemandian tu, tempat mandi tu lama, ya. Lepas mandi terus kita nak angkat. Jadi kain kafan dah sedia, senang kita angkat, ya. Okey, jadi kita nak mula mengkafan kan, sebelum tu kita nak angkat jenazah. Macam mana nak angkat jenazah? Ingat tak? Masa memandikan jenazah tu ustaz kata kita letakkan cawat, ya. Kalau ada air-air yang menitik. Okey, tapi kalau tak ada apa-apa, sekadar kita letakkan kapas sumbat dalam punggung dan sebagainya, ya. Macam kita belajar gitulah, ya, dalam mandi tu, kita angkat. Tapi angkat mesti dengan lemah lembut, dengan baik, dan mesti sembunyikan, ya, aurat jenazah. Kena tutup dengan kain, ya. Kemudian kita angkat pelan-pelan, ya. Macam mana cara angkat tu? Itu kena difikirkan bersama ketika oleh kumpulan yang memandikan tu lah, ya. Macam-macam cara lah. Tapi cuba kita jangan buka auratnya di depan orang. Tak boleh nampak. Siapa pun tak boleh nampak. Jadi kena pandailah, ya. Angkat pelan-pelan, kemudian kita letak di atas kain jenazah, kain kafan ini, ya. Di atas kain kafan. Seperti ini. Masih dia tutup. Ya. Dia dah kita lap dan sebagainya, tutup macam ni, letak betul-betul atas kapas tu. Kemudian apa kita perlu buat? Maka kita, langkah pertama, kita kena letakkan kapas di atas tubuh jenazah bahagian hadapan. Di mana kita letak tu? Kita letakkan kita angkatlah. Maksudnya aurat tak tengok, kita suar kapas tu pelan-pelan letak di atas kemaluannya, kemudian di lutut, ya, di kaki, di dadanya, kemudian di telinga-telinga, di bahagian-bahagian kepala, kan? Di bahagian-bahagian anggota-anggota sujudnya lah, ya. Kalau tak letak boleh tak? Boleh. Ya, kalau tak letak, kalau kapas tak apa. Tapi kalau ada, kita letakkan demikian rupa. Untuk apa? Ya, terutama di bahagian kemaluan lah. Sebab nanti kita nak balut, takut nanti mengaibkan jenazah tersebut. Ya, jadi kita letak. Sampailah jadi macam ni, tu kapas.
Kalau boleh buh semua pun cantik seluruh badan dia. Okey. Supaya nampak lebih kemas, cantik. Jadi aurat dia tak terdedah. Betul tak? Nanti dia nak kapan, takkan kita nak kapan sekali dengan kain ni. Kain nak tutup jenazah. Jadi bila kita buka, nampak kapas saja. Kan? Itu sebabnya. Kemudian nanti kita nak balut senang. Okey. Baik. Jadi dah duduk, ya. Dah siap dah boleh kapas sebagai penuh badan jenazah ni, kepala dan sebagainya dah. Okey, sekarang ni kita nak mengkafankan dia. Maksudnya menutup, membungkuskan jenazah tersebut. Ya. Macam mana cara kita nak buat, ya? Tapi ingat, tangan jenazah tu mesti dikiamkan terlebih dahulu. Okey? Dikiamkan bagi cantik. Seperti kiamnya waktu solat, ketika solat. Okey. Baik. Mari kita mula mengkafan jenazah. Maksudnya mari kita mula membalut jenazah itu, ya. Macam mana? Okey, berapa perkara perlu diberi perhatian. Ini Ustaz nak bagi tahu. Cara kita nak mengkafankan jenazah sekarang ni. Okey. Ustaz bayangkanlah. Ini Ustaz jenazah. Okey. Di depan ni penuh dengan kapas lah. Okey. Tangan dikiam macam ni. Okey, tangan mana? Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Okey? Betul tak? Cuba kiam tengok. Okey. Sekarang ni kita nak balut dia. Okey, kita pegang kain kafan macam ni. Ini bukan jenazah balut sendiri, ya. Ni saya buat contoh lah. Jadi sama juga. Kiri ni masuk dulu. Dimasukkan contoh belakang ni supaya ketat, ya. Kemudian barulah bahagian kanan pula. Belah kanan pula. Itulah. Kalau tersilap tak apa, tapi sebaik-baiknya jangan bagi silap lah. Hak kiri masuk dulu, kemudian hak kanan. Kemudian kemaskan, masukkan di belakang dah. Jadi kemaslah. Semua lapisan kita buat macam tu. Kan? Tangan kiri, hak kiri ni masuk bawah, masuk dulu, kemudian baru masuk yang atas. Okey? Boleh faham tak? InsyaAllah boleh faham, ya. Okey, kemudian lepas kita balut tu, kita tolakkan. Hak lebihan ni masuk bawah jenazah, bawah belakang jenazah. Kemudian tutup kanan pula, bawah jenazah. Okey, habis satu lapisan. Okey? So lapisan tengah pula, ambil satu lagi, hak kiri dulu, letak, masukkan. Kiri dulu. Kiri dulu, silap Ustaz pun. Kiri dulu masuk, bawah, ambil hak kanan pula. Jadi kan kiri di bawah, kanan di atas. Kiri di bawah, kanan di atas. Sampailah yang terakhir. Jadi 3 lapisan dah siap. Ya. Untuk pengetahuan kamu, kain kafan ni, perkafan tu 3 lapisan tu, ada setengah orang dia buat jubah, gamis dia panggil. Untuk jenazah tu. Ya. Tapi Ustaz tak tunjuklah sini. Biasanya orang guna 3 lapis ni pun dah memadai lah. Yang ada setengah-setengah tempat dia guna macam tu. Tak ada masalah, ya. Baik. Kemudian lepas tu kita ikat jenazah tu. Sampailah jadi macam ni, jenazah tu jadi macam, ya, cantik lah, macam kita duk tahulah. Okey. Kemudian kita mula ikat. Ikatannya tengok, ada di bahagian kepala, kemudian di dada, kemudian di pinggang, di lutut dan juga di kaki. Ikatan tu jangan ikat mati. Kita ikat kuat, tapi jangan ikat mati. Kita ikat bunga. Macam kita ikat tali kasut. Ya. Sekarang guna zipper lah, ya. Jadi kita ikat macam kita ikat tali kasut lah, ataupun ikat bunga supaya boleh buka kembali. Bukan ikat terus mati, simpul mati. Sebab nanti masa dalam kubur, ya, kita kena buka balik balut ikatan kain kafan tersebut, ya. Okey, jadi tengok. Jadi sampai jadi macam ni. Bila dah ikat semua, sempurnalah kafan kita pada jenazah tersebut, kan? Tapi ingat, bahagian kepala dan bahagian muka, bahagian atas kepala ni, bahagian dada ni jangan ikat lagi. Kita kena bukakan sedikit. Sebab apa? Ramai yang datang ziarah nak lihat muka jenazah buat kali terakhir. Saudara mara datang daripada jauh sebagainya, maka kita bukakan dulu sebelum kita solat dan kita kebumikan. Bila dah semua dah orang datang tengok dan sebagainya, barulah kita tutup kembali muka, kemudian kita ikat bahagian dada ataupun bahagian leher ni, kemudian ikat kembali di bahagian kepala. Maka sempurnalah pengurusan jenazah. Sempurnalah pengurusan mengkafankan jenazah kita pada hari itu. Jelas dah? Ya? Jadi Ustaz harap sangat, ya, kalau tak ada orang lain boleh buat, tak ada orang lain yang boleh menguruskan nak mengkafankan jenazah ni, Ustaz yakin anak murid Ustaz yang lihat tutorial ataupun kursus ini, Ustaz yakin dia mampu untuk buat. Kena berani, yakin dan faham, ya. InsyaAllah.
Yang paling penting, kita mengkafankan jenazah ini tujuannya kita nak tutup seluruh tubuhnya dengan kain dan untuk kita menjaga aurat jenazah tersebut. Itu saja. Yang lain-lain wangi, balut macam ni itu semua tu untuk memperkemaskan, untuk mencantikkan, untuk lebih mendapat lebih baik lagi. Ya. Jadi setakat itu dulu daripada Ustaz. Ya, jangan lupa mungkin ada soalan yang akan dikemukakan oleh Ustazah, sama ada melalui Google Classroom dan sebagainya. Terserah pada Ustazah. InsyaAllah kamu dapat menjawab dan faham dengan baik. Setakat itu dulu daripada Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.